Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dan selamat datang ke podcast Persis #LeadWithLove. Bersama saya MC pada malam ini iaitu Qayyum Naim, merupakan Ketua Exco Akademik dan Intelektual Persis 24. Okay, bersama saya dua orang ahli panel sangat berpengalaman dan sangat berilmu dan sangatlah dalam tajuk yang kita bincangkan pada malam ini iaitu student PKP. Memandangkan sekarang ni kan kita tengah berada dalam tempoh PKP, PKPB, kerana kita umumkan lah student PKP tu, means apanya mahasiswa-mahasiswi sekarang sedang lalui dalam tempoh PKP ni. So maybe diorang boleh share diorang punya experience, diorang punya pendapat, tips, cabaran dalam menghadapi tempoh PKP ni. So macam saya cakap tadi, kita umumkan lah PKP ni. Kita tak terhadkan kepada just PKP, PKPB, PKPD. Kita umumkan kepada PKPP. Kita bukan nak katakan khusus tu, tapi kita umumkan ulang. So macam mana kita nak bincangkan dengan lebih dalam lagi tentang student PKP ni, saya bawakan dua orang ahli panel yang sangat ramai dan sangat, nak kata memang menarik lah untuk kita kupas tajuk ni dengan lebih lanjut lagi. So bersama saya ahli panel pertama, Najmi. Macam mana Najmi? Sihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Okay. Nanti kita sembang lebih lanjut. Okay, dan ahli panel kita yang kedua iaitu saudara Akmal Hafiz. Assalamualaikum. Sihat ke? Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah nampak kita punya dua ahli panel malam ni. Sangat sihat. Alhamdulillah. So, kita pun bersemangat lah untuk buat podcast malam ni. Kita buat podcast yang santai tapi ilmiah. Kita bincangkan topik-topik yang tengah hangat lah sekarang ni, tapi dalam kategori ilmiah. Saya nak minta ahli-ahli panel kita ni untuk menceritakan dengan lebih lanjut lagi dia orang punya, untuk first round ni kita cerita dia orang punya pengalaman dulu. Sebelum tu maybe saya boleh ceritakan macam dia orang punya sedikit lah intro untuk dia apa. Yang untuk ahli panel pertama ni, saudara Muhammad Najmi bin Muhammad Tahir, merupakan student asasi sains di Universiti Teknologi Mara Dengkil, UiTM Dengkil. Sekarang dah last semester, berumur 19 tahun. Ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Akmal Hafiz bin Abdul Manap, merupakan pelajar STPM di Sekolah Menengah Agama Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Al-Irsyad. Benar? Okay, so so dua-dua orang ni merupakan, contoh kita ambil bukannya semata-mata student daripada universiti, tapi kita ambil student daripada STP. So kita boleh memperluaskan lagi pengalaman so dia orang boleh menceritakan pengalaman masing-masing sepanjang PKP ni. So kita ada banyak lah cerita, bukan semata-mata hanya student universiti, tapi student STP pun kita jemput khas sekali. So dua orang ni memang ialah banyak pengalaman gitu. So maybe dia orang banyak nak share dekat kita malam ini. InsyaAllah kita boleh tanya soalan dekat mereka nanti. Okay, kalau semua ahli panel dah bersedia, mungkin kita boleh mula bertanya ke soalan untuk first round ni. Nanti kita akan mulakan dengan ahli panel pertama. Apakah macam saudara Najmi, bolehkah awak share awak punya pengalaman lah sepanjang bergelar student PKP ni? Macam ceritalah pada mula, maybe pada awalnya awak ada balik ke universiti ke apa kan. So dah sekarang ni online kat rumah sama saya. Okay, sedih. So maybe ceritalah pengalaman saudara Najmi buat masa sekarang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada saudara Qayyum yang telah menjemput kami berdua sebagai panel pada hari ini. Dan panel kedua iaitu saudara Akmal Hafiz dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berdasarkan pengalaman
ya, pengalaman. Kalau nak cakap pengalaman ni, asasi lah, macam kita semua tahu asasi ni mostly 2 sem, 3 sem dalam lebih kurang dalam setahun macam tu lah. Okay, jadi macam asasi UiTM, especially for student science, macam biasalah belajar fizik, kimia, bio and also math. Macam kami start daripada bulan 7, sebulan dekat rumah, and then sampai bulan 8, awal bulan 8 tu kami kena masuk EU dekat Dengkil lah. And then kami start buat lab session, lab report and so on. Memang kebanyakannya busy lah, tak ada masa pun nak rehat-rehat. Tapi ada je lah masa untuk berada bagai semua tu. And then assignment, macam biasa assignment, kita ada fizik, kimia, bio, math, semua subjek ada assignment. Lepas tu lepas macam biasa kita ada PPT ataupun peperiksaan pertengahan tahun, mid-sem test. And then kita ada cuti. Macam kami ada cuti lepas mid-sem tu. Lepas mid-sem test tu kami ada mid-sem break seminggu. And then kami sambung lagi. Kemudian barulah sampai final. Lepas habis final tu kami cuti dalam 5 ke 6 minggu. Lepas tu bila dah masuk sem 2 ni macam biasalah. Sama juga. Ada mid-sem test, mid-sem break. And then sekarang ni pun dah nak masuk final dan dah nak habis lepas asasi. Itu saja daripada saya kot. Oh, Alhamdulillah. Kiranya SEM 2 ni fully online dekat rumah kan? Ya, fully online kat rumah. Oh, okey. Kiranya macam saudara Najmi dapatlah merasakan, macam nak kata, belajar dekat universiti, belajar dekat college, belajar dekat rumah. Next, sikit intro macam pengalaman saudara Akmal, macam mana belajar sebagai pelajar STP sepanjang PKP ni. Okey, Ibu silakan. Okey, terima kasih saudara Qayyum. Saya sebagai pelajar STPM, pada awalnya masa PKP hari tu, pengambilan pelajar untuk STPM asalnya pada bulan 4-5 macam tu lah. Tapi sebab PKP bulan 7 baru masuk. Lepas tu lepas masuk sekolah tu kami belajar. Lepas tu PKP balik. Okey, ada awal-awal tu apa belajar dekat rumah kan dekat sekolah yang mula-mula masuk tu? Sekolah dulu, lepas tu Bulan dalam 7, 8, 9, 10. Lama juga. 5 bulan lah, 5 bulan sekolah. 5 bulan pergi sekolah? Oh, okey. So sekarang ni, lepas tu PKP, lepas tu online kat rumah, pergi sekolah balik, macam tu? Ya. Oh, okey. Kira kelas online tu dalam sebulan macam tu. Kiranya dapat rasa online kat rumah tu sebulan lah. Ya. So sekarang ni, apa yang sudah STP tengah buat macam baru-baru ni lah, tengah apa yang dia sedang lakukan? Means lepas kelas online tu cuti sebulan. Lepas tu sekolah balik. Lepas tu dalam bulan baru-baru ni, dalam bulan 3 hari tu kami exam untuk sem 1. So sekarang ni baru masuk sem 2 lah. Oh, jap. Masa masuk dia baru-baru ni exam, then ada break atau start sem 2 ke macam mana? Kalau asalnya memang ada cuti. Tapi MPM, Majlis Peperiksaan, mereka macam tak tahulah nak bagi cepat kot. So tak ada break, terus lepas exam tu terus masuk sem 2. So STPM berapa sem ada 3 sem. 3 sem. So asal nanti untuk sem 2 nak ke sem 3 tak ada break ke memang macam ni juga straight je? Kalau cikgu kata kalau nak ikutkan ada break lah, tapi sebab PKP dah terlalu macam banyak sangat tangguh-tangguh,
Atau Lepas tu scan je? tak ada break lah, terus masuk. Oh, okay, faham. Hmm. Itulah sama juga macam kami. Tapi kami asasi kat kuis ni, kami Ah. bukannya sebab PKP tak ada break. Kami memang sudah asasi memang kami tak ada break. Bukan tak ada break untuk start sem tu. Tak ada mid sem break. Sorry. Kalau untuk start sem Oh. tu ada lah. Sorry. Kalau untuk start sem tu ada dalam 3 minggu macam tu. So lepas 3 minggu tu kami start balik sem seterusnya. Gitu. Cuma dia tak panjang sangat. Tapi memang kalau asasi kan memang dalam setahun je. So macam nak hadkan tempoh masa tu. So kan pihak atasan buat macam tu kan. Okay, Dek. Saudara Najmi. Apa yang kita boleh simpulkan lah sekarang ni. So saudara Najmi dengan saudara Akmal masing-masing ada macam pengalaman, pendapat masing-masing sebab cara asasi DUITM lain, cara STP lain. So banyaklah pengalaman yang diorang boleh share kan sepanjang PKP ni, dan banyaklah macam dia macam pernah lalui belajar kat rumah, belajar belajar online kat rumah, so dan pergi di ataupun pergi ke sekolah. So dua-dua tu diorang pernah lalui lah. So macam saudara Najmi, apa cabaran hampir semualah cabaran semualah student termasuk saudara Najmi, macam cabaran belajar online, tak kira lah kat rumah ke dekat you ke. Okey, berkenaan dengan cabaran. Okey, kalau kita lihat kepada sisi belajar dekat college, macam kita tahu college ni kita kena berjalan-jalan, kena pergi satu bilik kuliah ke bilik kuliah lain. So dia quite tired lah, macam penat lah untuk kita nak jalan sini sana. Tapi kalau kita compare dengan untuk belajar dekat online, kita just stay dekat depan laptop and then just take note and ask the question by using the laptop microphone tu je kan. Tapi kalau cabaran dekat belajar dekat rumah pula, lagi banyak sebenarnya. Contohlah kalau kita tak faham soalan. Kalau kat college selalunya kita boleh juga pergi face to face dekat lecturer. Tapi kalau sini nak buka mic tu, for certain orang dia akan rasa macam tak awkward nak buka mic pun sebab takut nanti, entahlah, maybe sebab akan rasa segan kot kan untuk a few person. And then kalau dekat rumah juga kadang-kadang kita biasalah kan manusia kadang-kadang terlelap bila menimba ilmu ni. Jadi kalau dah terlelap tu tak siapa yang nak tolong kejutkan. So kadang-kadang macam adalah certain orang tu dia masuk Google Meet atau Zoom, bangun-bangun tidur dah tak ada orang dah dalam Zoom tu ataupun dalam Google Meet tu. So itulah cabaran yang belajar online ni. Lepas tu kalau belajar online ni kita nak kena prepare, contoh macam nak exam, kita kena prepare, kita kena be punctual. Contohlah kalau kat college, kalau kita bangun terlambat ke, at least ada juga kawan yang nak main kejut. Kalau dekat rumah ni kalau terlambat, memang pada muka sendiri lah kan, siapa suruh tak set alarm and whatsoever. And then kertas, pen, semua tu kena prepare sendiri. Kalau macam dekat college, at least kertas tu yang main kat kita, soalan tu semua dah print siap-siap. Tapi kalau dekat sini, kita yang kena print semua tu sendiri. Kalau kita tak ada devices yang sesuai untuk digunakan untuk time kita nak exam tu, kena kat kita balik. Susah juga dekat orang yang tak mampu untuk beli devices yang quite expensive and so on. Okay, itu je. So Najmi, macam dari segi lab pula, apa perbezaan yang Najmi hadapi daripada lab dekat college dengan lab dekat rumah? Okay, kalau dari segi lab session, kalau dekat college, kalau kat college dia quite best sikit. Dia macam best sikit sebab bila pergi lab, kita kena pakai lab coat. Nampaklah macam smart pupil, smart student sikit. So berjalan dengan bergayanya pergi ke lab daripada college ke lab tu kan. Rasa macam wow, we as a science student would like to walk to our lab. Macam tu lah. Yes. And then kalau dekat sana kita boleh tahu contoh macam we can gain some experience and knowledge macam mana kita nak sukat, isi padu, cecair, macam-macam lagi lah yang berkenaan dengan sains, chemistry, fizik, biologi. And then kalau dekat rumah, we just need to watch a video.
tengok video, and then habis. Buat lab report. Macam tu je. Kan Nampak kira macam kalau dekat kondisi kita boleh buat practical lah. Kita buat benda tu kita di boleh depan buat. mata kan. Ya, kita boleh pegang tu, kita boleh pegang lah kelangkung semua benda tu. Tapi kalau dekat rumah tengok video rasa macam memanglah nampak senang, tapi nanti dekat degree nanti macam adalah lag nanti, macam susah lah. Dulu dekat asasi macam tak ada pengalaman, tiba-tiba nak masuk degree nanti susah balik. Itulah. Betul-betul. So kita teruskan lah macam mana saudara Najmi atasi saudara duduk kat rumah. So macam mana hampa atasi benda tu? Macam okay, kalau kita tak bangun, bukan nak bangun lambat, sedangkan kita bangun lambat, so apa yang kita kena buat untuk kita tak bangun lambat? Contoh macam tu lah. So boleh bagi any tips daripada permasalahan tadi tu? Okay, kalau dari segi tips ataupun idea lah untuk kita overcome dengan problem tu, first sekali pasal tidur tak tidur tu kan. So maybe kadang-kadang kita study sampai apa? Study stay up kan malam-malam sampai terlupa pukul berapa dah tak tidur lagi. Kadang-kadang kita tak cukup masa tidur, and sebab tu yang kita tak boleh nak fokus ataupun kita tidur time kelas tu. So to me personally, I think that kita kena jaga jugalah waktu tidur kita tu. Waktu malam-malam pukul 1 pagi 2 pagi tu, kalau boleh tidurlah, janganlah sampai setiap tak ingat dunia. And then kalau kita terlelap ataupun kita mengantuk, kita buatlah macam makan coklat ke, just make a few Movement. activity, movement and so on, yang boleh buatkan kita tak mengantuk lah, macam kunyah coklat ke apa-apa ke. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih saudara Najmi. Agak menarik perkongsian yang disampaikan oleh saudara Najmi. Memang kenalah dengan situasi kita sekarang ni kan. Okay, tanpa menggunakan masa, kita teruskan dengan saudara Akmal. Sama juga soalan dia, apa cabaran-cabaran yang Akmal lalui sepanjang proses online PDP ke, online kelas, and pergi ke kelas. So, walaupun Akmal ada banyak masa kan lah pergi ke sekolah semua, boleh cerita lah juga beberapa cabaran tu. Tak kira lah di rumah ke ataupun pergi ke sekolah tu. Dan okay, boleh teruskan kepada saudara Akmal. Okay, saudara Koyum. Sebagai pelajar STPM, kami belajar dekat sekolah. Lepas tu disebabkan kalau PKP, automatically semua pelajar sekolah takkan boleh pergi sekolah kan, sebab semua institusi pelajaran semua kena tutup, semua kena duduk rumah. Lepas tu beza dia bila online kelas kat rumah ni, masa belajar kami makin singkat lah. Taklah singkat sangat dalam contoh kalau kelas macam kat sekolah tu, dari pukul 7.30 sampai pukul 2 macam tu lah. 2.30 macam tu. Tapi bila online kelas kat rumah ni, start pukul 8 sampai pukul 1 lah. Okay. Sebagai pelajar SPM, kami belajar di sekolah. Lepas tu disebabkan COVID ni, kami kena jaga jarak, penjarakan sosial. Macam kami tak ada perhimpunan pagi-pagi. Kalau sebenarnya ada perhimpunan. Lepas tu macam kalau dalam kelas pula, kami kena jarakkan meja dari meja. Lepas tu aktiviti curriculum pun tak ada. Itulah sebab nak jaga SOP kan. Lepas tu kalau macam PJ pun tak ada juga. Bila duduk rumah ni kan, macam-macam boleh jadi. Macam bangun lambat ke. Lepas tu kadang kalau tengah duduk kelas tu, tiba-tiba mak panggil suruh tolong kan, tolong apa-apa ke. Itulah. Lepas tu bila online kelas ni macam cikgu tak macam nak kata ajak tu taklah sangat, cuma cikgu hanya bagi latihan.
sebagai macam meringankan beban belajar lah. Kalau ajak macam mungkin tahap pemahaman tu taklah mencapai tahap objektif tu. So dengan latihan lah kami belajar masa online class. Okay. So memang banyak kan pengalaman Akmal belajar dekat sekolah, belajar kat rumah yang kena hadapi dalam ni kan. So macam kalau macam Akmal kata sendiri tadi, macam cikgu-cikgu banyak lebihkan banyak berikan latihan lah kepada murid-murid sebab mungkin kita boleh adaptkan ilmu yang kita belajar tu dalam latihan tu. Macam kita banyak buat latihan kan, macam orang kata lebih senang tak je lah buat latihan tu. Sebab maybe kalau kita nak buat cikgu nak buat live ke apa, mungkin ada murid yang tak berkemampuan untuk beli data ke apa. So mungkin ada certain pelajar yang tak dapat nak masuk live ke. So dia orang mungkin tertinggal semua. So lebih baik cikgu bagi latihan via WhatsApp, via Gmail ke apa kan. So kita boleh print ke, kita boleh salin soalan tu dan buat latihan. So ada any tips, any idea yang Akmal boleh kongsi untuk student di luar sana? Sebagai macam kita belajar, kita kena pandai jaga masa lah. Sebab dah PKP ni kita kena macam ambil peluang untuk gunakan sebaik masa yang mungkin. Walaupun kita duduk kat rumah, tapi kita kena still belajar lah. Jangan ambil mudah dengan kebebasan untuk duduk kat rumah, tapi belajar pun tidak sambil lewat itulah. Contoh kalau malam tu janganlah tidur lambat sangat. Macam dalam pukul 10-11 tu dah tidur dah. Kalau macam hari cuti nak tidur lambat pun tak kisah. Sebab kita bila tidur awal ni kita boleh prepare untuk kelas esok harinya. Lepas tu kalau dari segi data untuk internet tu kita boleh guna inisiatif kerajaan yang bagi kat kita ni yang 1 gig sehari yang free tu untuk kita gunakan untuk online class ke untuk belajar lah. Itulah. Okay, terima kasih saudara Akmal atas perkongsian itu tadi. Okay, baik, kita ke last pusingan. Saudara Najmi ada macam last words macam cakap kepada student di luar sana macam tu lah. Ada tak? Okay, untuk kata-kata terakhir, macam kita tahu lah, semua orang dekat dunia ni ada dia punya dugaan ataupun ujian masing-masing, yang mana kita sebenarnya tahu Allah bagi kita hadapi ujian tu pun sebab kita sendiri yang mampu untuk hadapi and face benda tu lah. So in this case, pasal untuk kita tengah cakap pasal pelajar-pelajar PKP, so mostly akan hadapi halangan, obstacles, macam mana kita nak adapt dengan new norm, rumah baru, semua benda ni. So maybe akan ada orang yang result dia okay je, ada orang terkesan result dia okay, ada certain result dia macam down sikit. Jadi untuk for those yang down, saya ada macam satu kata-kata lah untuk saya sampaikan, which is don't assume failure as a weakness, but do think that failure is a gift from Allah to make you to find a new way to overcome your failure. So maksud dia kat sini, walaupun kita ini gagal ataupun kita fail dalam exam, jangan anggap benda tu sebagai kelemahan ataupun macam alah aku dah fail ni, aku dah give up semua ni. Jangan. Jadi kita, apa yang patut kita buat, kita kena anggap yang failure ataupun kegagalan itu sebagai hadiah daripada Allah untuk membuatkan kita cari macam mana kita nak cari penyelesaian untuk kegagalan itu supaya kita dapat menjadi lebih matang and then dapat teruskan hidup dengan lebih bahagia. Okay, terima kasih pada Najmi. Sangat seriously, macam bila Najmi bagi word tu macam sangat impact lah, macam terus rasa semangat tau gitu. Betul-betul macam
situasi semasa ni kan maybe ada student-student yang down. Kita tak tahu lah, ada banyak sebab lah student-student tu down daripada segi maybe result, daripada segi pembelajaran tu sendiri, daripada segi maybe orang di sekeliling ke ataupun keluarga. Kita tak tahu kan, masing-masing ada masalah masing-masing. So dengan word yang saudara Najmi bagi tu memang sangat membangun lah, kata-kata membangun untuk student-student di luar sana. Okey, untuk saudara Akmal, ada kata-kata terakhir untuk student-student di luar sana? Pesanan saya sebagai student PKP, kita mestilah menghadapi cabaran pandemik ini dengan tenang dan dapat mengatasi semua masalah dengan lancar. Lepas tu, kita janganlah berputus asa dengan apa jua halangan yang kita semua hadapi sebagai sebagai usaha untuk membalas jasa ibu bapa kita yang telah mendidik kita sampai kita besar panjang. Dan saya nak sampaikan satu kata-kata teacher murid saya dekat sekolah. Teacher saya pernah kata, success is when hard work makes opportunity. Maksudnya kejayaan ni datang dengan usaha dan rezeki ataupun peluang lah yang kita hadapi. Contoh macam kita berusaha sungguh-sungguh dalam pelajaran, tapi bila time exam, kalau apa yang kita study tu tak masuk, sekurang-kurangnya kita usahalah juga untuk dapatkan macam pointer yang baik lah. Tapi bila kita tak berusaha tentang apa yang kita belajar dan kita mengharapkan opportunity, peluang sahaja, bagi saya tu tak bermakna lah. So jadi kita mestilah macam gabungkan usaha dan peluang yang kita ada tu untuk mencapai kejayaan. Itu dah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Akmal di atas kata-kata akhir itu sebentar tadi. Okey, dengan itu, dengan kata-kata akhir oleh dua panel yang sangat pengalaman itu sebentar tadi, maka berakhirlah sembang-sembang kita tentang podcast kita lah pada malam ini tentang student PKP ni. So saya akan simpulkan sesuainya dan saya juga ingin sampaikan satu nasihat daripada Imam Syafi'i sendiri. Jadi nasihat tersebut berbunyi daripada Imam Syafi'i, saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan kuberitahu rinciannya. Perkara yang pertama iaitu kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat dirham iaitu kerelaan hati mengeluarkan wang, kelima bersahabat dengan guru, keenam memerlukan waktu yang lama. Jadi antara nasihat Imam Syafi'i masuk dia kat sini, ilmu kita takkan peroleh ilmu kecuali dengan 6 perkara ni. Means yang pertama kecerdasan. Yang kecerdasan ni macam kita cerdas lah dari segi minda, jasmani dan rohani kita. Yang kedua semangat. Jadi kalau kita tak ada semangat tu kita belajar, memang kita tak repeat, faham tak? So kita perlukan semangat tu untuk kita belajar. Yang ketiga bersungguh-sungguh. So bila kita ada semangat dan ataupun kita belajar tu, kita kenalah belajar bersungguh-sungguh. Jangan main-main banyak sangat. Yang keempat dirham, iaitu kerelaan hati mengeluarkan wang. Jadi contoh kalau kita nak beli buku ke apa, kita ada duit tapi kita kena kut nak beli buku tu sebab kita nak beli benda lain, faham tak? Ataupun contoh ada 2 buku, satu buku yang memang ikut maksud kita nak tapi benda tu tak penting pun, satu lagi buku tu memang penting untuk kita. So kalau kita tak rela hati untuk keluarkan duit walaupun kita ada duit untuk beli buku yang memang keperluan kita untuk kita belajar, so memang takkan gimana lah. So yang kelima iaitu bersahabat dengan guru. Maksudnya bersahabat dengan guru ni kita akrab, kita rapat, kita sentiasa menampingi guru, kita sentiasa rujuk dengan guru. Apa-apa masalah ke ada persoalan, kita terus tanya cikgu, tanya bersyarah. Kita jangan pendam kita punya soalan tu. Macam contoh kita belajar tadi tapi
kita termis satu, tapi kita pendam lah hati. Kita macam tak tahu, tapi kita tak tahu seseorang. So tak elok lah macam tu. Kita terus je pergi tanya lecturer kita. Tak apa, cikgu-cikgu, lecturer kita memang suka kalau kita tanya kan. Daripada kita diam, tak tahu apa. Baik kita tanya. Dan last kali memerlukan waktu yang lama. Maksud dia memerlukan waktu yang lama ni, kita nak belajar tu, kita memang tahu. Contoh, dalam sehari tu, kita memerlukan waktu yang banyak lagi waktu yang kita perlukan untuk belajar daripada kita buat benda lain. Contoh, tidur. So, kita jangan duduk macam, aku nak cukup tidur lah. So, kita macam kena hadkan lah masa tidur kita tu. Macam kita panjangkan masa belajar kita tu daripada tidur. Tapi jangan dah macam sampai stay up tengah malam sampai 2-3 pagi tu. Maksudnya kita uruskan masa. Tapi contoh dalam jadual seharian kita tu, jadual untuk kita belajar tu kita panjangkan sikit. Faham tak? Dia macam tu. So, itu maksud dia memerlukan waktu yang lama tu. Sebab kita jangan duk, kita letak kita belajar tu sejam dia. Yang tidur, main game, tengok cerita atau whatever tu sampai 5-6 jam. Tu boleh pula kan. Tapi belajar tak boleh pun 5-6 jam tu. Sejam je kita letak. So, tak boleh lah macam tu. Kita kena memerlukan waktu yang lama. So itu antara 6 nasihat daripada Imam Syafi'i untuk kita peroleh ilmu. Kalau kita tak ada antara 6 tu, so susah nak kita dapatkan ilmu. So sekian saja daripada saya MC pada malam ini. Selaku Ketua SK Akademi Melayu Lecturer Presiden 24, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada dua ahli panel yang sangat, memang tak nak cakap lah, memang sangat bakat, sangat banyak pengalaman, banyak kata-kata semangat. Memang banyaklah ilmu saya dapat malam ni. Memang dua-dua ahli panel ni sangat memberi, memberi semangat yang tinggi lah untuk studen-studen di luar sana. So apa yang kita boleh ambil daripada hari ni, kita ambil dan kita adaptkan dalam kehidupan kita. Sebab banyak sangat manfaat yang dua ahli panel kita bagi malam ni. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja untuk episod hari ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti episod Big Podcast yang akan datang dan share episod hari ini kalau anda rasa bermanfaat untuk orang lain. Bagi mengikuti perkembangan semasa aktiviti Persis Quiz, anda bolehlah follow akaun social media yang terpapar di skrin sekarang ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #LeadWithLove.